Terima kasih diucapkan kepada Haji Rosli yang telah mengupaskan dengan terperinci cara untuk kita menggandakan harta kita dengan cara Islamik, yang menjauhkan diri kita daripada riba. Syarat 2 PhD tadi amat menarik, iaitu perancangan, pengetahuan, harta dan disiplin. Jadi dalam sesi yang ringkas ini, mungkin juga hadirin dan hadirat ada terfikir beberapa soalan yang tidak dikupas oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi. Dengan itu, saya ingin membuka sekitar 10 minit ini kepada hadirin dan hadirat untuk mengemukakan soalan-soalan berkaitan tajuk yang telah disampaikan. Dipersilakan jika ada soalan daripada hadirin dan hadirat. Ahli panel kita insya-Allah bersedia untuk menjawab soalan-soalan. Jika ada, angkat tangan, dapat berikan nama, kemudian utarakan soalan yang ingin dikemukakan. Banyak perkara-perkara telah disentuh pada masa yang begitu ringkas tadi. Namun saya yakin ada lagi soalan-soalan yang ingin ditanyakan, terutama berkaitan dengan konteks kehidupan kita di Singapura ini. Jadi produk-produk dah disediakan untuk kita terus menambahkan lagi harta-harta kita. Silakan jika ada. Ada yang sedang menulis ke? Kalau tidak mau ke mengutarakan secara lisan, mungkin boleh tulis dan kemukakan pada pegawai yang sedang menunggu tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqman Al-Hakim bin Ahmad. Saya tak tahu saya nak bagi soalan ni pada Ustaz Hanif ataupun Haji Rusli, tapi secara umum dan insya-Allah dapat dijawab oleh dua-dua pihak. Jadi kita dah nampak baru saja tadi pemandangan kita sekejap tentang perbankan Islam. Jadi adakah ada tak antara satu inisiatif daripada Maybank ataupun Pergas sendiri untuk membuat roadshow bagi kewangan Islam? Kalau sebelum ni kalau di Singapura ni kita banyak bagi pendedahan tentang zakat harta, zakat perniagaan semua. Jadi ada tak pendedahan pada orang umum, orang awam, masyarakat Islam di Singapura ini ke arah perbankan Islam? Kalau sekiranya kita tengok di Malaysia, contohnya di Malaysia, perbankan Islam tu naik macam cendawan. Kita tengok naik CIMB naik, Islamic Banking, Maybank sendiri, kemudian bank-bank daripada luar, Jordan Islamic Banking, Ar-Rajhi, dia berlumba-lumba kerana sudah ada kesedaran masyarakat Islam di sana tentang peri pentingnya kewangan Islam. Jadi kebanyakan tanggapan negatif yang kita dapat daripada masyarakat Islam di sini adalah perbankan Islam ini tak untung. Dia biasa masyarakat Melayu ni dia suka main untung. Untung tak. Tapi mereka tidak melihat dari segi hikmah perbankan Islam ini atau dari segi seruan daripada Rasulullah ke atas kita ke arah Islam. Kalau kita macam tadi Haji Rusli cakap tentang kalau kita makan, kita mesti nak tengok ada halal cert. Kalau tak ada halal cert, walaupun orang Melayu sendiri jual, kita tak nak makan, tak ada halal cert. Tapi kenapa dari segi perbankan Islam kita tak lihat macam gitu? Kenapa kita lihat perbankan Islam kita nampak benda yang pasif? Kita nampak perkara ini. Wallahualam. Jadi adakah Pergas bekerjasama dengan Maybank untuk membuat roadshow seluruh pulau ini untuk menerangkan hikmah perbankan Islam? Wallahualam. Terima kasih atas soalan tersebut. Saya rasa soalan ini ditujukan kepada Ustaz Hanif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sememangnya
sikap masyarakat Islam umumnya mengenai melibatkan diri dalam produk-produk kewangan dan perbankan Islam ni masih memerlukan banyak perubahan dari sudut misal kata sokongan dan juga penglibatan. Maka ini memerlukan pendidikan yang berterusan. Bukan hanya cakap mengenai penglibatan dalam perbankan Islam, bahkan dari sudut sikap pada zakat itu sendiri. Saya ingin share data, misal kata dalam data yang ada di peringkat MUIS, kalau kita lihat masyarakat Islam, hanya sekitar less than setengah, kurang daripada 15% mereka yang dianggap layak untuk bayar zakat, mengeluarkan zakat. Itu pun yang 15% yang bayar zakat tu memampukan MUIS untuk collect sekitar 20 juta. Cuba bayangkan kalau 50% daripada able Muslim, able paying zakat Muslim bayar zakat, berapa banyak duit zakat yang diberi itu. Jadi itu berarti sikap kita terhadap masalah kewangan, kewajipan kewangan, zakat dan juga melabur dan perbankan Islam ni masih lagi rendah dan memerlukan pendidikan. Pegas akui pendidikan awam ni penting untuk kita menyemarakkan, tapi Pegas tak boleh nak buat semua benda. Apa yang Pegas buat ialah yang lebih penting lagi ialah untuk menyiapkan asatizah dengan kemahiran yang memampukan mereka untuk memberi khidmat kepada industri kewangan Islam. Kenapa? Untuk industri ini berkembang pun kita memerlukan pakar tempatan untuk menjadi penasihat, dan itu prioriti Pegas untuk, dan apalah Pegas telah buat ialah melatih asatizah dalam program intensif bagaimana untuk memahami industri ini dan menjadi penasihat syariah kepada industri. Dalam persoalan misal kata pendidikan awam, benda tu boleh dilakukan oleh pihak industri itu sendiri. Sebagai contoh kita lihat macam Berita Harian terlibat dalam banyak usaha-usaha pendidikan awam, kemudian Deadline HSBC di akhbar, OCBC dan juga Maybank di akhbar. Yang itu industri boleh buat, dan saya rasa mereka lebih baik melakukan sedemikian. Kenapa? Dia orang mempunyai interest, kepentingan yang langsung untuk memastikan masyarakat lebih faham. Jadi di peringkat Pegas kita fokuskan usaha kita untuk menyumbang dalam kewangan Islam ini dengan melatih guru-guru agama supaya mereka mampu untuk menghadapi cabaran baru ini.